Selamat pagi semua pelajar, apa kabar pada hari ini? Teacher harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Seperti mana yang telah teacher janjikan, teacher akan terangkan kamu mengenai dengan rumusan dan isi penting bab 6, yaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Pada minggu lalu, teacher telah terangkan mengenai dengan pembentukan Malaysia, yaitu hasil gabungan daripada beberapa buah negeri, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Semenanjung Tanah Melayu membentuk negara Malaysia. Jadi, selepas pembentukan Malaysia itu pastinya negara Malaysia menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran yang dihadapi oleh negara Malaysia pada ketika itu termasuklah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Baiklah, hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sabah Sarawak meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Walau bagaimanapun, negara masih menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi bagi kedua-dua negeri ini. Selain daripada itu, kerajaan berusaha mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan juga contohnya mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko. Juga kerajaan membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan petroleum. Dan selain itu, kerajaan juga memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, di mana kedua-dua negeri ini yang masih bergantung pada sistem pengangkutan air, yaitu sungai dan laut, bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Jadi, selain daripada itu, kerajaan juga mahu memajukan sistem pendidikan, iaitu kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Jadi penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Nah, oleh itu usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk khususnya kaum Bumiputera. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah cabaran politik di Sarawak. Apakah yang berlaku di Sarawak? Okey, krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kelong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu. Beliau dipecat oleh Governor pada bulan Jun 1966. Stephen Kelong Ningkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri, namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Jadi, krisis politik ini telah menyebabkan berlakunya ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan negeri Sarawak pada ketika itu. Cabaran yang ketiga, cabaran perpaduan. Usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum ataupun integrasi nasional ini merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh negara Malaysia. Penduduk negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, antaranya kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, Melanau, Iban, Bidayu, Kedazan Dusun, Murut, dan Bajau, dan
Penduduk yang pelbagai budaya dan budaya ini sudah tentu menghadapi masalah atau kesukaran untuk mewujudkan perpaduan. Nah, itu adalah antara cabaran-cabaran yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, cabaran yang seterusnya adalah pemisahan Singapura. Beberapa faktor yang membawa kepada perpisahan Singapura daripada negara Malaysia. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Sebagai contoh dari aspek politik, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin PAP dan perikatan juga berlaku. Jadi kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Dari aspek ekonomi pula, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, yaitu Common Market disegerakan. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Jadi Singapura juga mahu mengenakan kadar peeda terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak RM150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Yang ketiga, masalah perkauman. Ianya telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 hari bulan Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Jadi perkara ini telah menjadi isu utama antara kaum. Nah, jadi seterusnya, cabaran yang seterusnya adalah menangani ancaman komunis. Komunis adalah satu ideologi yang sukar diterima oleh negara Malaysia, di mana kegiatan komunis menjadi ancaman keselamatan negara sejak sebelum merdeka. Antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan, menyerap masuk ideologi komunis, melakukan aktiviti ataupun kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam, dan keadaan ini menyebabkan kerajaan mengambil langkah yang serius untuk membenteras kegiatan komunis di negara ini. Yang pertama sekali, ancaman keselamatan di Sarawak, di mana gerakan komunis di Sarawak juga bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO, bagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Jadi bentuk ancaman komunis yang berlaku di Sarawak ini adalah gerakan politik dan serangan bersenjata. Jadi bagi mengatasi masalah komunis ini, maka kerajaan telah menjalankan beberapa operasi seperti perang saraf, operasi ketenteraan, dan operasi Hama Sarawak bagi tujuan untuk menghentikan kegiatan Parti Komunis di Sarawak. Seterusnya, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia, di mana PKM meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam.
Jadi pelbagai usaha kerajaan lakukan, termasuklah mengadakan strategic coin dan perjanjian kerjasama sempadan. Seterusnya cabaran yang keempat adalah mengenai dengan isu pembangunan dan ekonomi, di mana kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia sebaik-baik saja pembentukan Malaysia. Dan seterusnya adalah mengenai dengan tradisi hubungan antara kaum. Yang pertama sekali adalah rusuhan kaum, di mana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita ini, termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini, di mana ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Nah, jadi parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan proaktif. Nah, itulah yang berlaku. Kemudian telah mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan berlaku ketegangan hubungan antara kaum. Langkah serta-merta yang telah diambil bagi mengelakkan kekacauan dan menghentikan rusuhan serta menghalang daripada merebak ke bandar-bandar lain antaranya adalah termasuklah pengisytiharan darurat, pembentukan Majlis Gerakan Negara, Mageran, dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi seterusnya pelajar, cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia memang jelas. Kita dapat simpulkan bahawa ada 5 cabaran utama yang dihadapi oleh negara Malaysia selepas saja pembentukan negara Malaysia. Yang pertama, teacher ulang balik, cabaran dalaman Malaysia yang dihadapi oleh Malaysia sendiri daripada negeri Sabah, Sarawak dan Singapura. Kemudian yang kedua, pemisahan Singapura. Kemudian yang ketiga, menengani ancaman komunis yang mengambil peluang semasa pilihan raya. Kemudian yang keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang terakhir sekali, tragedi hubungan antara kaum, rusuhan kaum yang berlaku 13 Mei 1969. Jadi, itu saja rumusan dan isi-isi penting yang terkandung di dalam bab 6 ini. Semoga pelajar dapat memahami dan teruskan belajar dan jangan berhenti membaca buku teks ya. Okey, terima kasih kerana pelajar dapat fokus semasa teacher menerangkan bab 6 ini ya.
Sehingga berjumpa lagi di sesi akan datang. Oke, bye-bye.